Hey guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to Zuku at Home. Sekarang ni adalah episod ke-6 untuk Zuku at Home. So, macam mana guys? So far dengan episod-episod sebelum ni, macam mana? Okey tak? Kalau best, apa lagi? Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe kepada YouTube channel kita. Okey? So ni pun kita dah sampai dekat kita punya rimba reptilia. Inilah dia, kita akan fokuskan kepada haiwan reptile di dalam Zoo Negara Malaysia, okey? Tapi sekarang ni kita akan fokus kepada 3 haiwan. Okey, apa lagi? Jom kita masuk. Okey guys, sekarang ni kita dah sampai kat kawasan kita, reptile kita yang pertama. Kalau nak tahu haiwan apa, mari guys, kita sampai dekat kita punya kawasan pertama. Okey, kita pun dah sediakan makanan kat sini. Kita akan sediakan makanan. Kita ada apa ni? Sayur bayam dan juga macam-macam guys. Ada kubis. Ada lagi carrot. Carrot ada. Banyak actually ada guys. Sedap-sedap ni. Alright. So sekarang ni kita ada kat sini lah kawasan dia adalah haiwan pertama kita adalah Aldabran Giant Tortoise. Aldabran Giant Tortoise. So Aldabran Giant Tortoise ni dia adalah tortoise kedua terbesar teritorial di dalam dunia. Okey. So kat sini kita ada tiga. 1, 2, 3 ekor kat sana. 2 kat sini dan juga satu lagi ekor kat sana. Kita ada Doremi. Okey. Right. So marilah kita tengok. Okey, satu tu dah bangun dah tu guys. Satu tu dah bangun, dia dah bangun. Kita akan Aldabran Giant Tortoise kita ada 3 ekor. Ada Dore dengan Mi jom. Come on. Okey, kita akan ambil masa lama sikit sebabkan dia sebenarnya tortoise ni memang pergerakan dia memang slow lah. Right. Okay. Come on boy. Come on. Let's go. Come on. Jom. Okay. This is a perfect time actually juga. Sebabkan kenapa? Sebabkan this is a snack time dia orang. Dia punya lunch hour dia orang. So tu kita nak belanja kat korang semua yang tengok dia cara dia makan semua pergerakan dia. Okay. Come on boy. Come on, you can do it. Okay, dan juga kita punya Aldabran Giant Tortoise ni kita ada berangka umur dia yang dah pun berumur pun 100 tahun ke lebih lah. Okay. Hello. Okay. Nampak dia pun dah tua guys tapi memang dia orang boleh hidup lama sebabkan pergerakan dia orang slow dan punya makanan dia pun slow, so dia orang pun agak lambat dan dia boleh hidup tahan lama. Okay, alright. Okay, juga kat sini ada boleh tengok ada punya shell. Shell dia pun keras. Shell dia pun berat sebenarnya. Right. Gerakan dia memang dalam lebih 100 kg ke atas juga. Dan boleh nampak cengkerang dia Cengkerang dia pun kuat. Okay, jom. Come on buddy, come. Let's go. Time food time. Jom. Haiwan ini berwarna kelabu gelap kehitaman dan mempunyai cangkerang tinggi, tebal, berkubah, leher yang sangat panjang untuk membantu makan cabang dan kaki pendek dan juga tebal. Okay guys, selalunya diorang akan makan carrot, betik dan juga baru dia akan makan sayur-sayuran dulu. Anggota badan dan kepala diliputi dengan sisik bertulang. Jantan dewasa mempunyai panjang purata cangkerang 120 cm dan beratnya boleh mencapai 250 kg. Kura-kura jantan mempunyai cangkerang yang lebih panjang dan lebih rendah yang melebar berhampiran belakang dan ekor yang lebih panjang dan tebal. Betina lebih kecil daripada jantan dengan panjang purata cangkerang 90 cm dan berat 160 kg. Kura-kura gegasi Aldabra aktif terutamanya pada awal pagi dan pada waktu petang dan ia akan menghabiskan pagi hari di lubang atau paya untuk menyejukkan dirinya. Semasa ia berehat, ia akan berbaring dengan bahagian bawah cangkerangnya di tanah. Anggota badan dan kepala mereka ditarik sedikit. Jantan yang besar akan berjalan dengan anggota badannya dipanjangkan sepenuhnya secara menegak dan cangkerangnya tinggi di atas tanah. Apabila ia merasa terancam, ia akan menarik kepalanya dengan cepat dan pergi. Spesies ini dikenali untuk bergerak di antara habitat secara bermusim. Kura-kura gegasi Aldabra banyak dijumpai di Atol Aldabra yang merupakan sebahagian daripada rantai pulau Seychelles yang berada di Lautan Hindi. Populasi juga terdapat di Mauritius dan Rodriguez
bersama dengan sebuah jajahan di Pulau Canggu, berhampiran Zanzibar. Haiwan ini tinggal di semak rendah, padang rumput, paya bakau dan bukit pasir. Kepesatan kura-kura yang besar berlaku di padang rumput yang dikenali sebagai platin. Kura-kura ini adalah herbivora, terutama sekali memakan tumbuh-tumbuhan seperti daun, rumput, batang tanaman berkayu dan berbagai jenis rumput dan herba. Okay guys, so inilah dia favourite makanan dia. Tadi nampak dia macam tak nak makan kat sana sebabkan tadi dia berebut tadi. So dia memang tak nak share makanan. So saya akan bagi dia daun. So inilah favourite makan dia. Haiwan tersebut adalah pemakan oportunis yang fleksibel dan kadang-kadang memakan invertebrata kecil atau bangkai. Kadang-kadang juga spesies mereka sendiri yang sudah mati. Percubaan mengawan hanya berlaku ketika kura-kura aktif pada awal pagi atau lewat. Alright guys, so itu saja untuk Aldabran Giant Tortoise. So kita akan teruskan dengan kita punya haiwan seterusnya. Jumpa anda. Haiwan kedua adalah kura-kura sukata ataupun dipanggil sukata tortoise. Ia adalah spesies kura-kura ketiga terbesar di dunia. Ia memerlukan suhu yang panas untuk kekal sihat dan aktif. Spesies ini dikenali sebagai lambang kebajikan, kesuburan, kebahagiaan dan hayat seseorang dalam kalangan masyarakat Senegal. Pemakanan diet untuk kura-kura sukata adalah rumput-rumput daun, mulberry daun, bunga raya dan banyak lagi. Lokaliti bagi sukata tortoise adalah sebahagian daripada Afrika, kecuali Afrika Selatan dan Yemen. Habitat bagi sukata tortoise adalah tempat yang belukar dan padang rumput. Jangka hayat bagi kura-kura ini adalah 70 tahun secara purata. Tempoh inkubasi pengeraman adalah selama 100 hingga 120 hari. Ancaman bagi kura-kura sukata ialah pemburuan haram, perdagangan hidupan liar dan juga kehilangan habitat. Dan status IUCN untuk kura-kura sukata ialah terancam. Sukata tortoise boleh mencapai panjang di antara 24 ke 36 inci dan berat di antara 100 ke 200 pound. Sukata tortoise mempunyai kulit tebal yang biasanya berwarna coklat, keemasan atau warna pasir. Sulcata tortoise mempunyai cangkerang lebar berbentuk bujuk. Sulcata tortoise juga dikenali sebagai kura-kura bertaji kerana terdapat 2 hingga 3 taji di belakang pehanya. Kaki depannya pula dipenuhi dengan sisik yang besar. Sulcata tortoise adalah haiwan herbivore di mana diet pemakanannya adalah tumbuhan berair dan pelbagai jenis rumput dan daun. Sulcata tortoise adalah haiwan crepuscular, iaitu haiwan yang aktif pada waktu senja dan saat matahari mulai terbit. Sulcata tortoise menghabiskan kebanyakan masa di bawah tanah apabila cuaca mencapai kemuncak kepanasan. Ia menggali dalam 30 inci ke dalam lubang tanah dan mencipta terowong tanah yang kompleks yang mungkin mencapai kedalaman 10 kaki. Anak sulcata yang baru menetas akan menggunakan lubang tanah mamalia yang sudah ditinggalkan untuk melindungi diri daripada kepanasan cuaca yang melampau. Sulcata tortoise membesar dengan sangat cepat. Saiznya berganda setiap 3 tahun dan mencapai kematangan seksual pada usia 15 tahun. Cuaca mempengaruhi aktiviti sulcata tortoise. Ia sangat aktif pada musim hujan di mana air dan makanan mudah diperolehi. Ia juga berjemur di bawah matahari untuk meningkatkan suhu badan dan membekalkan tenaga untuk melakukan aktiviti hariannya. Untuk haiwan yang terakhir bagi episod kali ini adalah buaya kedil Afrika ataupun dipanggil African Dwarf Crocodile. Buaya kedil ialah seekor buaya yang agak kecil dengan muncung pendek dan tumpul dan berbadan hitam kecuali bahagiannya bawahnya yang berwarna kuning. Tubuhnya diliputi oleh plat tulang yang membentuk sisik berperisai kasar pada kulit haiwan. Sisik ini melindungi buaya daripada kecederaan serta daripada terbakar, berbaring di bawah terik matahari. Apabila buaya tenggelam, mata dan lubang hidungnya kekal di atas permukaan air, membolehkan haiwan itu melihat dan bernafas.
Ini juga membantu buaya tidak bertumpuk semasa mengawasi mangsa dan pemangsa. Buaya muda dikenal pasti dengan tanda kekuningan di kepala dan jalur coklat muda pada badan dan ekornya. Buaya kedil ialah reptilia Afrika, di mana kawasan pengedarannya terbentang dari kawasan Sub-Sahara ke barat tengah Afrika, dari selatan Senegal ke Republik Demokratik Kongo sampai ke selatan seperti utara Angola. Habitat utama buaya kedil adalah hutan hujan. Reptilia ini berlaku di kawasan tanah rendah tropika, di mana haiwan itu mendiami paya dengan tumbuh-tumbuhan yang lebat, arus yang mengalir perlahan dan sungai. Selain itu, buaya kedil kadang-kadang boleh ditemui di kolam savana. Reptilia ini ialah haiwan nokturnal yang dimasukkan aktif pada waktu malam. Buaya kedil adalah pemburu bersendirian, memangsa haiwan kecil pada waktu malam, sama ada di dalam air atau di tebing sungai. Buaya tersebut akan menghabiskan waktu siang dengan berehat di dalam liang yang biasanya diletakkan di sepanjang tebing sungai, digali ke dalam tanah, mempunyai terowong masuk dan keluar yang panjang beberapa meter. Apabila sukar untuk mencari tapak penggalian yang sesuai, buaya hidup di antara akar pokok yang tenggelam, tergantung di dalam air. Sorry. Oh guys, sorry. Saya pun baru je lepas terlelap ni. Kita baru je lepas habis kita punya animal feeding dan juga kita bagi share facts pasal haiwan kita. So far macam ni guys, okay tak guys? Do you guys enjoy? Kalau enjoy, apa lagi? Jangan lupa tekan button like, share dan juga subscribe YouTube Zenggara Malaysia, okay? So, kita pun dah habis dah, kita dah sampai ke akhir segmen untuk episod kali ni. Jangan lupa untuk standby dan stay tune untuk episod seterusnya. Ini baru part 1 untuk reptile. Kita akan buatkan kepada kita punya part 2 pula. Okay? Part 2 kita akan bagi lagi haiwan lagi yang interesting lagi. Nantikan confirm anda semua akan nantikan apakah haiwan tu. Okay? Right. So, kita punya ni pun dah nampak mengantuk. Okay, saya pun mengantuk juga ni. Saya rasa macam nak sambung balik tidur. So, jumpa anda pada episod kali nanti. So, jangan lupa like, subscribe dan juga follow semua social media kita, Facebook, Instagram dan juga YouTube dan juga channel terbaru kita, TikTok. Okay, so bye. Nak tidur dulu. Bye.